Temburong selain dikenali sebagai lokasi taman negara yang cukup indah sekali, ada satu lagi kelainan, keunikan yang kami kongsikan dengan anda, iaitu masyarakatnya. Ya, masyarakat bukan saja daerah ataupun daerah Temburong yang terletak di negara Brunei, tapi walaupun dia berjiran dengan negara kita, tentunya di Sarawak juga, kaum Iban atau masyarakat Iban juga turut bersama-sama untuk melakukan kerja-kerja bergotong royong membersihkan kawasan ataupun ialah kerana ini juga kawasan awam yang dilawati oleh orang ramai sebab dia merupakan taman negara yang pertama di Brunei. Jadi kerjasama antara dua negara ini juga untuk menjaga alam sekitar, khususnya untuk pencinta alam sekitar. Inap Desa Lubuk Batu Mas, kita saksikan bingkisan khas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria. Kami ucapkan kepada anda penonton, selamat pagi Malaysia. Saya Siti Izzawati akan membawa anda penonton untuk menyaksikan tempat destinasi yang menarik di negara Brunei Darussalam. Dan sekarang saya berada di daerah Temburong. Jadi kalau anda pelancong dari Bandar Seri Begawan ingin menuju ke daerah Temburong, akan mengambil masa kira-kira lebih kurang 45 minit menggunakan bot yang telah pun disediakan dengan kadar bayaran sebanyak RM6, yang mana bot dari Bandar Seri Begawan nak menuju ke daerah Temburong bermula beroperasi pada jam 6 pagi hingga 4.30 petang. Sudah setentunya di daerah Temburong kaya dengan flora dan juga fauna. Jadi apa kata kita akan membawa anda penonton Selamat Pagi Malaysia untuk menyaksikan tempat yang menarik di daerah Temburong. Daerah Temburong merupakan daerah kedua terbesar yang masih diliputi hutan hujan yang dilindungi. Oleh kerana keaslian alam sekitarnya yang terpelihara, maka membuatkan daerah Temburong menjadi antara destinasi pelancongan yang digemari oleh pencinta-pencinta alam semula jadi. Jauh dari kesibukan bandar, sudah pasti ini menjanjikan ketenangan dan keseronokan kepada pengunjungnya. Bruneiku kali ini mengetengahkan inap desa Lubuk Batu Mas di Kampung Sibut. Barisan pepohon hijau di kiri dan kanan bahu jalan menyejukkan mata memandang. Apatah lagi udara yang dihirup begitu segar, mampu menenangkan jiwa sanubari. Jauh dari kesibukan bandar dan pencemaran udara, perjalanan sangat menenangkan, hanya beberapa minit untuk sampai ke inap desa. Alhamdulillah, Oda, saya telah pun sampai ke inap desa Lubuk Batu Mas yang mengambil masa lebih kurang 15 minit untuk sampai ke tempat ini. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi apakah yang terdapat di penginapan ini, jom kita ikuti bersama. Siapa sangka niat asal mengadakan konsep penginapan ini hanya sebagai salah satu produk di bawah program Satu Kampung Satu Produk. Namun, kini ia telah mendapat imbalan yang di luar jangkaan. Terletak nun jauh di pendalaman, inap desa Lubuk Batu Mas di Mukim Amu kini tidak menang tangan menerima kunjungan pelancong baik dari dalam maupun luar negara. Apatah lagi semenjak inap desa di Rumah Panjang Kampung Sibut ini memenangi anugerah Homestay ASEAN. Jadi bila dan bagaimana wujudnya idea untuk memulakan perniagaan penginapan ini? Mula-mula wujudnya ni sebagai tahun 2008. Masa tu ada pertandingan AKC peringkat negara. Jadi dan menyambut hasrat Kementerian Dalam Negeri bawa satu kampung satu produk, dan kebetulan kampung ini dilintas oleh pelancong-pelancong ke Taman Negara, dan ramai berfikiran mungkin besar kemungkinan pelancong akan singgah di kampung ini nanti, singgah bermalam ataupun singgah sementara saja untuk melihat keadaan kehidupan masyarakat kampung. Jadi mungkin dapat Tuan huraikanlah sedikit mengenai dengan keunikan yang terdapat di tempat ini. Keunikan itu yang pertama namanya tu kan, Inap Desa Lubuk Batu Mas. Sudah satu nama yang paling unik, kan? Dan keduanya apa-apa yang disediakan di sini semuanya berada kampung dan tradisional. Jadi kalau orang bandar kan orang pelancong dia akan mau tahu ni apa kira-kira
yang cara ala kampung dan tradisional ini. Ia sebenarnya kan homestay ni ataupun inap di sini, ia pelancong dianggap sebagai anak angkat pada setiap bilik yang tempat ia menjiwa. Jadinya makannya, tidurnya, lihat TV-nya pun bersama-sama. Dan kalau ada makanan, dorang bersama-sama menyediakan makanan itu sendiri. Apa yang dorang makan, dorang masak, dorang makan sendiri itu. Jadi ia berlainan daripada lain, ia sudah anak kami sendiri, anak kampung sendiri. Penamaan inap desa Lubuk Batu Mas ini sebenarnya dikaitkan dengan lubuk batu yang berkilau-kilauan seumpama emas di Sungai Temburong berdekatan dengan penempatan rumah panjang kampung Sibut ini yang hanya boleh didatangi menggunakan perahu dalam masa 5 minit. Inap desa yang menyediakan 8 buah bilik penginapan ini mengenakan bayaran serendah RM40 bagi setiap bilik semalam bergantung kepada pakej-pakej yang dipilih. Ada pakej yang menawarkan bersama penyediaan makanan, aktiviti kraft tangan dan kebudayaan, menyelusur sungai, riadah, memancing dan sebagainya tergantung kepada kehendak pelancong. Apa yang menariknya lagi di sini, bermacam-macam aktiviti boleh dilakukan. Salah satunya, pengunjung akan diberi tunjuk cara membuat bunga daripada span rumput. Siapa sangka rumput yang tumbuh di tepi tebing sungai ini boleh menghasilkan satu gubahan yang begitu menarik. Seperti yang dapat kita dengarkan daripada puak masyarakat Iban di sini, ini adalah warisan yang diajarkan oleh nenek moyang mereka terdahulu. Kerana kalau kita sedia maklum ya, kalau dulu-dulu memang sukar untuk mendapat sebarang hiasan. Jadi ini adalah salah satu kreativiti ataupun yang diajarkan oleh datuk moyang mereka. Apa kata kita ikut? Aktiviti menarik yang boleh dialami ialah bergotong royong dalam menyediakan makanan. Ayam suman atau ayam yang dimasak dalam buluh semuanya menggunakan bahan-bahan semula jadi. Oleh kerana zaman dahulu tidak ada periuk belanga, maka nenek moyang mereka menggunakan buluh sebagai tempat untuk memasak lauk pauk. Dan kini, walaupun kemudahan itu sudah ada, masyarakat ini masih juga menggunakan buluh untuk memasak lauk seperti ayam suman kerana menurut mereka rasanya lagi sedap dan menyihatkan kerana ianya hanya direbus di dalam buluh. Inilah makanan tradisi Puak Iban. Dan melihat suasana ini saja, saya cukup kagum kerana masyarakat ini masih mengamalkan hidup berjiran dan bersatu padu hati bukan sahaja dalam penyediaan pelbagai juadah ini. Susah senang dipikul bersama walaupun pada zaman moden ini mereka masih mengamalkan kehidupan sebegini. Kaum Hawa menyediakan masakan dan kaum Adam juga tidak lepas tangan turut membantu menyalakan api dan membakar buluh yang diisi ayam ini. Bagi pelancong-pelancong yang ingin melancong ke tempat ini adalah salah satu tarian yang dipanggil tarian mengajat ya, salah satu tarian yang ditarikan oleh puak masyarakat Iban di sini, dan ini adalah salah satu lagi keunikan bagi puak masyarakat Iban di sini, iaitu permainan tradisi yang mengalu-alukan kedatangan pelancong-pelancong yang dipanggil dengan renai. Ianya mengikut musim. Sekiranya pada masa ini musim buah-buahan, ianya akan digantung buah-buahan seperti yang dapat kita saksikan. Kalau musim kraft tangan, ianya akan kraft tangan digantung di atas sini. Jadi apa kata kita terus ikuti tarian ini. Tarian
ini merupakan salah satu cara masyarakat ini untuk menyambut kedatangan tetamu. Setiap pengunjung dikehendaki ikut serta menari serta memilih dan mengambil sendiri barang yang digantung ini. Barangan yang digantung ini berupa hadiah yang diberikan kepada pengunjung. Melalui cara ini, secara tidak langsung kemesraan dapat dipupuk antara pelancong dan tuan rumah. Nampaknya setakat di sini saja dulu saya dapat bersama dengan Auda melalui program RTB RTM untuk keluaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.